Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas, tak rugi apa-apa video yang terbaru daripada Cikgu selepas ini. Okey, so untuk kali ini Cikgu ingin kongsikan bab 7 cahaya dan optik, sains tingkatan 5 KSSM. Okey, kredit kepada Cikgu Nur Razilah Khalid dari SMK Ulu Tiram, Johor, kerana menyediakan slide yang sangat cantik ini. So Cikgu sebagai pemudah cara sahaja. Okey, kita pergi kepada 7.1 pembentukan imej oleh kanta. Okey, kanta, cembung dan kanta cekung. Okey, kanta terbahagi kepada dua, cembung dan cekung. Cembung, tengok ni yang ni. Di sebelah kanan ni cembung. Yang ni yang kurus ni kita panggil cekung. Macam muka cekung kuruh tu kita panggil cekung. Yang ni lah. Okey, so yang gemuk ni kita panggil cembung. Tu kanta. Kanta merupakan medium lux sinar seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Okey. Kanta, okey, ni cikgu dah beritahu. Kalau bahasa Englishnya convex untuk cembung, bahasa Inggeris untuk cekung adalah concave. Kanta cembung. So yang ni sebahagian jenis-jenis kanta cembung, dui cembung, ada plano cembung ataupun meniskus cembung. Manakala kanta cekung, dewi cekung, plano cekung, ini kuruh ni kan, dewi cekung. Yang separuh ni plano cekung. So yang ni berat ke kanan, meniskus cekung. Ni jenis-jenis kanta. Sinar cahaya menumpu selepas melalui kanta cembung, manakala sinar cahaya mencapah selepas melalui kanta cekung. Oleh itu, kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu dan kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Okey, so kalau kita tengok, yang ni pun boleh buat eksperimen dekat makmal. Okey, sinar kotak ni, okey, pembiasan sinar cahaya. Tengok, kalau melalui kanta cembung, apa yang berlaku, dia akan menumpu. Ni maksud menumpu. Okey. So menumpu kat sini. So dikenali sebagai apa? Kanta penumpu. So yang ni lah yang kita gunakan kanta cembung untuk bakar kertas, bakar tisu. Ni. Yang ni boleh bakar. So yang ni concave ni, cekung, memang tak boleh nak bakar lah. Dia sebab apa? Dia mencapah. Okey, ni kanta pencapah. Tengok. Bila cahaya, sinar cahaya kena dekat kanta cekung, dia terbias. Nampak dia mencapah. Okey, dia tak menumpu. Berbeza dengan kanta cembung, dia menumpu. Bagi kanta cembung, titik fokus F, ni F ni. Ni F ni. Ialah keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama. Ni paksi utama yang akan menumpu kepadanya selepas melalui kanta cembung. So, untuk kanta cembung, bila cahaya kena dekat kanta cembung, dia akan menumpu pada satu titik. Titik ni dikenali sebagai titik fokus. Semua bertumpu dekat F ni adalah titik fokus. Okay. So, kalau nak kira panjang F ialah panjang fokus macam mana? So, daripada ni paksi ni, okey, terus ni panjang dia. Ni kita panggil panjang fokus. Okey. Okey, macam mana pula dengan kanta cekung? Apabila sinar cahaya yang mencapah selepas melalui suatu kanta cekung diekstrapolasikan ke belakang, diterbalikkan ke belakang, sinar cahaya ini akan bersilang pada suatu titik. Titik ini ialah titik fokus F bagi kanta cekung tersebut. So yang ni pula kanta cekung kena dekat kanta, dia main terbalik. Terbalik kat sini, dia akan menumpu di depan ni. Tadi sebelah kanan, yang ni di sebelah kiri.
Okey. So, kanta cekung dia terbalik, di belakang dia ada titik fokus. Ni. So, panjang fokus pun sama daripada titik tadi ke paksi. Itulah F. Okey. Menentukan panjang fokus pada suatu kanta. Okey, kalau kita tengok sini ni kanta cembung. Okey. Ni pusat optik O di tengah dia. So kalau F di sebelah kanan, kalau sini 2 cm, sebelah kiri pun 2 cm. Macam itulah. 2F. So yang ni 4 cm, yang ni pun 4 cm. So ukuran dia kiri kanan mesti sama. Okey, ni kanta cembung. Kanta cekung. So kita buat paksi utama, lepas tu kita lukis kanta cekung. Lepas tu kita label lah. Tengah dia O, pusat optik, lepas tu F, titik fokus, sama juga F, F, 2F, 2F. Okey. So tu F besar, F kecil menandakan panjang. Panjang fokus. Ni panjang fokus. Kita tengok lebih detail lagi. Okey, ni istilah dia lah. Yang ni pun ada dalam buku teks. Pusat optik apa dia? Titik pada pusat kanta. Sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak terbias. Paksi utama, garis lurus yang melalui pusat optik, sesuatu kanta dan titik fokus F. Tu paksi utama. Paksi kanta, garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. So, kita ukur daripada paksi kanta tadi. F tadi, F kecil. Titik fokus, F besar. Bagi kanta cembung, F besar ialah titik pada paksi utama, iaitu tempat penumpuan sinar cahaya selari dengan paksi utama selepas melalui kanta. Kanta cekung pula, titik paksi utama sama juga sinar cahaya selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah dari titik ini selepas melalui kanta. So yang ni terbalik. Panjang fokus F kecil, jarak antara titik fokus F besar dengan pusat optik. Jarak objek, okey, simbol dia U. Jarak antara objek dengan pusat optik. Jarak imej V. Jarak antara imej dengan pusat optik. Okey. So yang ni adalah simbol-simbol yang kita akan gunakan. So, bila sebut saja F kecil, panjang fokus. Bila sebut saja U, objek. V, image. Macam tu. So, kamu kena hafal lah sikit. Okay, macam mana kita nak lukis sinar? Okay. Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias dan melalui titik fokus F. So, step yang pertama, kita lukis paksi utama, lepas tu kanta cembung, ni contoh, lepas tu objek. Objek, okey, sebagai contoh kat sini, step pertama kita buat satu garisan yang melalui ni paksi kanta. Okey, sentuh saja paksi kanta, terus kita buat satu lagi garisan yang melalui titik F, titik fokus. Okey, itu step pertama. Okey, straight macam ni, dah kena. Yang kena titik yang ni, yang putus-putus ni. Kena putus-putus, barulah belok ke, terus melalui titik fokus. Okey. Itu step pertama. Step kedua, sinar cahaya yang menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. So, ambil daripada objek tadi, terus melalui O, pusat optik, dan terus buat garis panjang. So, dia akan bertindih kat sini. So, yang bertindih tu apa dia? Adalah image yang nyata. Kat sini. Image. So, sebelah ni objek. Yang ni adalah image. Itu. Ada dua step je. Sama juga dengan kanta cekung. Step pertama, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias dan seolah-olah dari titik fokus. So, gariskan kena dengan paksi kanta, terus mencapah. Okey, lepas tu, garisan ni mesti kena melalui titik fokus. Titik fokus dia terbaliklah kat sini. Ni untuk kanta cekung. Allah. Yang kedua, sinar cahaya yang menuju ke pusat optik bergerak
pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Oh, ni tak nampak, tak apa. Yang ni daripada anak panah ni terus kena di tengah-tengah ni. Terus garis terus je. Okey, so dia akan bertindih pada dua garisan ni. Okey, bertindih. So inilah image dia. Okey. Ni contoh gambar rajah sinar. Okey, so dia banyaklah objek. Objek tu yang menentukan imej ada kat mana. Okey. So contoh objek kalau lebih jauh daripada 2F. Okey, lebih jauh daripada 2F. So step pertama ni. Step pertama garis straight, kena paksi kata, lepas tu terus melalui titik fokus F. Lepas tu yang kedua garis kena pusat optik straight. So dia akan bertindih di antara. So kalau kedudukan imej di antara F dengan 2F. So ciri yang ni nyata, songsang, dikecilkan. Kecil. Lebih kecil daripada objek. So ini untuk objek yang lebih jauh dari 2F. Okay. So contoh aplikasi dia adalah kamera. Okay, tak ada dalam buku. So ingat kamera untuk lebih daripada 2F. Yang kedua, objek pada 2F. So sama juga, step pertama straight je, garis sampai di tengah-tengah ni, terus melalui titik fokus. Satu garisan, satu lagi garisan terus melalui pusat optik. So dia akan bertemu. Okey, bertindih sama. Kalau objek dengan 2F, imejnya akan pada 2F juga. So imej ciri dia nyata, songsang, sama saiz dengan objek. So yang ni kamu kena hafal. Nyata, songsang, sama saiz dengan objek. Okey, aplikasi dia adalah mesin photostat, fotokopi. Ingat, mesin photostat yang kita guna tu, so dia guna aplikasi ni. Okey, yang kedua. Yang ketiga, kalau objek antara F dengan 2F, okey, lebih kecil pula. Okey, apa yang jadi sama juga step pertama, garis kena paksi kanta terus melalui titik fokus satu line. Line yang kedua garis melalui tengah-tengah straight saja, dia akan bertindih lebih besar. So imejnya lebih jauh daripada 2F. Okey, nyata, songsang, dibesarkan. So yang ni adalah apa dia? Mikroskop. So yang ni adalah mikroskop aplikasi dia. Tolong ingat. Seterusnya, kalau objek pada F. Okey. So kalau objek pada F, dia special sikit yang ni. Okey, buat satu garisan, sama juga kena melalui titik fokus, satu garisan lagi, dia buat selari, lepas tu ada garis putus-putus. So maksudnya imej ada kat mana? Di infinity. Okey, ciri imej maya, tegak, dibesarkan. So aplikasi yang ni kita gunakan pada alat teleskop. Ni nak tengok anak bulan dan sebagainya. So dia guna yang ni. Seterusnya, objek di antara F dengan pusat optik. Dia bagi tahu dah, digunakan sebagai kanta pembesar. Okey, sama juga satu line kena paksi kanta terus melalui F. Satu line lagi kena pusat optik, lepas tu buat garis putus-putus. So bertindih kat sini, so imej dia di belakang objek ni. So jarak imej lebih jauh daripada F. So ciri dia maya, tegak, dibesarkan. So yang ni aplikasi untuk kanta pembesar. Untuk kanta cekung dia ada satu je. Satu ni je. So objek lebih jauh daripada 2F. Okey, buat satu garisan dekat paksi kanta, dia mencapar. Satu lagi kena dekat pusat optik. Okey, so dia akan bertindih, buat garis putus-putus ni. So dia akan bertindih kat sini. So ini adalah imej. Imej adalah di antara pusat optik
dengan titik fokus. So di antara ni O dengan F ni. So Maya tegak dikecilkan. Tolong ingat, Maya tegak dikecilkan ciri dia. Okey, satu lagi objek di antara F dengan pusat optik. Okey. So sama juga satu line kena kantar, kena ni paksi kantar terus mencapai satu lagi. Okey, kena pusat optik. So imej yang terhasil okey di antara pusat optik dengan titik fokus. So sama lebih kurang je dengan yang tadi. Di antara F dengan O. Okey, Maya tegak dikecilkan. Cuma beza dia yang ni dikecilkan. Ciri imej yang dibentuk oleh kantar cekung mana-mana jarak objek ialah ni ya. So hafal yang ni je. Maya tegak dikecilkan. So berada di antara objek dengan kantar cekung. Okey. So objek kalau kat sini, so mesti duduk di tengah-tengah ni. So tu kena hafal. Wallahualam. Setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dengan video akan datang dengan tajuk 7.2 peralatan optik. Wallahualam. Assalamualaikum.